There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubles. Salam sejahtera bersama dengan saya Delcy Ivy Didasius di dalam YouTube channel Sincerely Dele. Pada hari ini, teacher akan menerangkan mengenai proses cipher yang terkandung di dalam asas sains komputer tingkatan 3. Jadi sebelum kita mulai, teacher akan share slide teacher. Oke, ini ialah proses cipher. Sebelum kita memulakan pengajaran, kita haruslah mau tahu apakah objektif pembelajaran dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan agar student dapat menunjukkan cara langkah demi langkah proses cipher yang melibatkan penyulitan dan juga nyah sulit. Baiklah, mungkin sebelum ini student pernah mendengar perkataan ataupun pernah terlihat perkataan encryption ataupun decryption. Selalu kita nampak selalulah di dalam WhatsApp, your message has been encrypted, macam begitu kan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan encryption ataupun decryption ini? Mari kita belajar. Jadi, proses cipher ini ialah satu proses yang menukarkan teacher, maklumat ataupun data daripada yang boleh difahami kepada yang tidak boleh difahami kepada pihak ketiga. Teacher bagi contoh. Contohnya, ini ialah E, dan ini ialah orang B. Orang E, pemberi, ingin menghantar maklumat kepada orang B, kepada si penerima lah. Jadi, message yang dihantar itu akan mengalami proses cipher yang mana pihak ketiga tidak boleh tahu apa yang pemberi ini hantar kepada penerima. Jadi mungkin student boleh ada sedikit dalam pikiran student lah kan, imajinasi macam mana proses cipher ini berlaku. Jadi mari kita lihat. Jenis cipher ini dia ada dua. Satu ialah cipher kunci simetri dan yang kedua ialah cipher kunci tidak simetri. Senang je mau ingat, yang satu kunci simetri, yang satu kunci tidak simetri. Apakah yang dimaksudkan dengan cipher kunci simetri? Nah, ini kita kena paham. Cipher kunci simetri, dia termasuk semua cipher klasik dan menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan juga nyah sulit. Maksudnya, apabila si pemberi message-nya telah melakukan penyulitan, kod yang sama digunakan oleh si penerima untuk maafkan teacher, balik-balik teacher tersasul, menyasulitkan message tersebut. Jadi, algoritma yang digunakan tuh mesti sama. Yang seterusnya, kunci yang digunakan bolehlah dalam bentuk nombor, huruf, perkataan, ataupun simbol, dan maklumat kunci mesti disimpan secara rahasia. Akhirnya, penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahasia yang baru. Maksudnya, dua-dua penerima dan si pemberi haruslah mempunyai dua kunci yang sama saja supaya dorang boleh hantar dan boleh tukar itu message. Boleh paham kan? Saya harap student paham mengenai cipher kunci simetri. Yang seterusnya ialah cipher kunci tidak simetri. Dalam konteks dalam kita punya masyarakat pada masa kini, zaman kita sudah menggunakan kunci tidak simetri. Maksudnya kunci yang digunakan pada kali ini pada zaman kita lebih kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Jadi dia ada dua jenis kunci, yaitu kunci awam dan juga kunci persendirian. Yang mana kunci awam boleh digunakan oleh siapa sahaja untuk penyulitan, tetapi kunci persendirian hanyalah disimpan secara rahasia oleh penerima sahaja. Jadi nyah sulit, sekiranya seseorang mau nyah sulitkan teks cipher, mereka haruslah menggunakan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian. Yaitu ialah jenis cipher. Seterusnya kita akan melihat kepada penyulitan ataupun encryption. Penyulitan adalah satu komponen penting dalam bidang kriptografi. Sebab sekiranya tiada penyulitan, maka proses cipher ini tidak akan berlaku. Proses penyulitan ini adalah penukaran teks biasa kepada teks cipher, yaitu teks dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca.
teacher bagi contoh, si pemberi dia mau hantar message kepada si penerima. Tetapi sebelum dia boleh menghantar message kepada si penerima, message yang dihantar oleh si pemberi itu haruslah di enkriptkan dahulu melalui proses penyulitan. Message nih haruslah ditukar kepada text cipher, yang mana text cipher ini adalah teks yang tidak boleh dibaca oleh pihak yang ketiga. Jadi penukaran haruslah dilakukan dengan menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Seperti yang student boleh lihat dalam gambar aja di sini, teks biasa haruslah menggunakan kunci ataupun algoritma penyulitan, lalu akan terhasillah teks cipher. Itu adalah penyulitan. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk penyulitan ini? Yang pertama, pengirim akan menghantar message kepada penerima, yaitu teks biasa aja, macam yang kita selalu type kan di WhatsApp ataupun di mana-mana. Jadi message ini akan disulitkan menggunakan satu kunci dan algoritma penyulitan. Boleh tengok kunci di sini. Dan teks cipher, yaitu teks yang tidak bermakna akan terhasil. Jadi itulah yang dikatakan dengan penyulitan. Seterusnya ialah nyah sulit ataupun decryption. Nyah sulit nih dia berlaku apabila menerima teks yang sudah melalui proses penyulitan. Maksudnya sebentar tadi kita melihat penyulitan. Tetapi sekarang bagaimana si penerima mau nyah sulitkan to message? Nah, disinilah terhasilnya nyah sulit. Maksudnya si penerima haruslah menggunakan algoritma dan kunci yang sama untuk mau nyah sulitkan teks cipher kepada teks biasa. Jadi apa yang dihantar kepada si penerima tadi itu dia boleh baca. Boleh paham kan? Jadi langkah-langkahnya sulit adalah seperti berikut. Teks cipher tuh yang sudah disulitkan sebentar tadi dalam proses penyulitan itu, dia akan dinyah sulitkan menggunakan kunci ataupun algoritma nyah sulit. Sesudah dia dikena nyah sulitkan, teks cipher itu akan menjadi teks biasa dan penerima akan menerima teks biasa yang dapat dibaca. Jadi kesimpulan daripada topik kita pada hari ini ialah kita belajar mengenai proses cipher, yang mana proses cipher ini melibatkan dua benda, yaitu penyulitan dan juga nyah sulit. Penyulitan adalah penerima teks biasa, maafkan teacher, kepada si pemberi kepada teks daripada si pemberi kepada teks cipher. Itu adalah penyulitan. Dia mau kasih sulit itu teks. Jadi pihak ketiga tidak boleh baca. Itu adalah penyulitan. Manakala nyah sulit pula, nyah sulit adalah teks cipher ditukarkan kepada teks asal supaya si penerima tadi dia boleh baca apa yang si pemberi send. Jadi itu adalah dua proses, dua yang terkandung di dalam dua langkah di dalam proses cipher. Jadi saya harap student boleh paham apa yang diterangkan oleh teacher pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang soalan, student boleh email di email teacher. Ini adalah email teacher, dan juga boleh reach teacher melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi saya harap student boleh mendapat serba sedikit mengenai topik kita pada hari ini. Sekiranya ada topik lain yang teacher perlu terangkan, mungkin memerlukan lebih lagi pemahaman, boleh komen di ruangan YouTube di bawah. Nanti teacher akan buat penerangan. Jadi sekian sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Bye. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself,